Okey, cikgu mula pada sekarang lah. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Sebab hari ni cikgu ada perjumpaan di sekolah, jadi mungkin kelas kita tak lama. Lebih kurang 50 minit daripada sekarang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah pada kelas yang lepas sebelum cuti kita dah berjaya habiskan 3 tajuk. Okey, tajuk sehingga bab yang ketiga. Okey, alhamdulillah dengan hari ni dengan izin Allah kita dapat sambung lagi walaupun berjauhan, masing-masing berada berjauhan. Kita teruskan jugalah proses pembelajaran ni. Okey, kita akan masuk tajuk yang keempat, lukisan berskala. Okey, lukisan berskala adalah pecahan pada tajuk yang keempat lah, dalam silibus tingkatan 3. Di tingkatan 3 kita hanya ada 9 bab saja. Kalau nak dibandingkan dengan silibus di tingkatan 1, kita ada 13 bab. Okey, ini tingkatan 1 kita ada 13 bab. Dan tingkatan 2 yang kita dah belajar dengan cikgu juga. Okey, kita pun ada 13 bab. Okey, untuk tingkatan 3 hanya ada 9 bab saja. Okey, berkenaan dengan lukisan berskala. Okey, lukisan berskala. Okey, sebelum cikgu cerita apa itu lukisan berskala, sebenarnya tajuk ini adalah pecahan kepada tajuk silibus tingkatan 2. Kalau kamu tengok di sini, nampak tak Aiman skrin cikgu ni? Okey, ni okey, pertama sebelum tu cikgu nak, sebab ni first time kamu dengan cikgu. Okey, skrin yang cikgu tunjuk kat kamu ni, kamu boleh zoom. Kamu boleh tekan atas skrin ni dan kamu zoom. Macam mana kamu zoom gambar, kamu zoom je. Kalau pakai telefon lah, kalau pakai komputer mungkin tak ada masalah. Okey, di bawah tajuk isometri transformasi, isometri, dia ada 3 benda utama. Pertama, translasi, pantulan dan putaran. Okey, cikgu cerita sikit pengenalan. Kita masuk pengenalan dulu. Di bawah transformasi isometri tajuk tingkatan 2, cikgu nak bagi tahu kamu bahawa tajuk ini adalah sambungan pada tajuk tingkatan 2 sebenarnya, sebab dia melibatkan image dengan objek. Kalau di bawah transformasi isometri kita belajar 3 item. Di bawah tajuk bab yang ke-11 tingkatan 2 ni form 2 kan. Kita ulang gaji sikit sebelum masuk. Okey, tajuk form 2 tahun lepas kita dah belajar tentang tiga benda utama antara image dengan objek. Image dengan objek. Image dan objek. Pergerakan perubahan daripada objek menjadi image. Apa itu image? Image ni adalah, ingat lagi Aiman, image adalah bayang ataupun gambar ataupun lukisan. Image di bawah tajuk ni, image ni adalah gambar ataupun lukisan ataupun apa lagi, gambar atau bayang. Dia banyaklah istilah yang sama menunjuk pada image. Objek ni adalah, objek apa? Objek ni jasad lah, benda yang real. Kalau rumah. Kalau Aiman ambil gambar rumah, maka itu dah jadi image. Okey, di bawah tajuk transformasi di tingkatan 2 kita belajar tentang 3 item utama. Pertama, kita panggil putaran.
Yang kedua, pantulan. Dan yang ketiga adalah translasi. Okey, sebelum kita masuk lukisan skala, sebenarnya lukisan skala ni dia masuk item yang keempat, sub tajuk yang keempat. Kalau abang-abang awak, kakak-kakak awak dulu-dulu belajar matematik, dia panggil, tak silap aku, tajuk penjelmaan ni, dia cover semua. Tapi untuk zaman kamu ni, dia pecahkan. Yang keempat ni satu bab yang lain, ataupun dia panggil pembesaran atau pengecilan, di mana lukisan skala berada di sini, item yang keempat. Okey, di bawah putaran, pantulan, translasi. Okey, di bawah putaran di bawah putaran, pantulan dan translasi, saiz image dengan saiz objek adalah sama. Kamu kena ingat dari segi saiz antara saiz image dengan saiz objek, ketiga-tiga ni saiz dia sama. Okey, di bawah putaran, pantulan dan translasi, saiz dia sama. Sebelum kita pergi pada yang keempat, lukisan berskala, dia antara image dengan objek, saiz antara image dan objek akan ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, image, saiz image sama dengan saiz objek. Manakala keadaan yang kedua, saiz image lebih besar daripada saiz objek. Dan yang keadaan yang ketiga, saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Okey, di bawah lukisan skala, image dia tak panggil image, dia panggil lukisan. Kamu kena faham lah, lukisan dan image adalah benda yang sama. Lukisan cuma di tingkatan 3 ni dia panggil lukisan lah. Lukisan tu benda yang sama dengan image lah. Jadi image ni adalah lukisan. Okey, jadi okey. Okey, sebelum cikgu kita masuk secara detail tentang lukisan skala, cikgu nak kita imbas kembalilah apa yang kita belajar di tingkatan 2 di bawah tajuk isometri, transformasi isometri. Okey, cikgu pergi sana. Sebab kenapa cikgu kena terangkan, sebab setiap bab ni dia berkait. Sebab tu cikgu kata, cikgu pesan daripada dulu bahawa bab-bab dalam matematik ni dia berkait antara tingkat 1, 2, 3, 4. Dia saling berkait. Okey, start lah. Kita ambil yang gelap sikit. Okey, tak apa. Okey, ini adalah
Cikgu masuk satu cikgu terangkan balik apa itu translasi. Translasi pertama, translasi. Yang ni kita cerita tentang image image dan objek berkaitan. Okey, di bawah translasi. Translasi yang kita belajar, kamu kena ingat translasi dulu. Okey, di bawah translasi, pergerakan image adalah melalui paksi X dan paksi Y. Okey, X dan Y. Di mana kalau paksi X positif, dia akan bergerak ke kanan. Positif dia akan bergerak ke kanan, manakala negatif dia akan bergerak ke kiri. Paksi Y kalau positif dia akan naik atas. Manakala kalau paksi Y negatif dia akan turun bawah. Okey, cikgu ambil satu objek. Ni kita ulang kaji dulu sebelum kita masuk tingkatan 3. Cikgu ambil satu objek. Okey, diberi. Okey, ini adalah objek. Okey, diberi objek A. Okey, tengoklah. Diberi, okey, anda kata ini adalah P. Okey, di bawah translasi. Translasi ni adalah pergerakan. Di bawah translasi 5 negatif 4. Okey, nyatakan image yang terhasil di bawah translasi bagi objek P di bawah translasi 5 okey, negatif 4 macam ni. Okey, maka macam mana kita nak lukis? Okey, kamu letak point pertama. Contohnya kamu letak A, B, C, D. Okey, macam mana pergerakan dia? Okey, setiap pergerakan A, B, C, D ni dia akan bergerak ke kanan sebanyak 5 kali sebab dia positif, manakala dia akan turun ke bawah sebanyak 4 kali sebab dia negatif, paksi Y. Maka setiap ni kamu akan gerakkan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka A akan berada di sini. Okey, B 1, 2, 3, 4, 5. Maka B akan berada di sini. Okey, B tanda. C 1, 2, 3, 4, 5. Maka C akan berada di sini. D 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu tarik itu silap. Sini D 1, 2, 3, 4, 5. D akan berada di sini. Maka image tu akan bergerak. Ni cikgu terang dari segi konsep. Kita ulang kaji balik apa yang kita belajar di tingkatan 2 dulu. Maka image ni automatik. Okay, kamu tengok. Image ni akan bergerak. Okey, image akan bergerak. Okey, apa yang kamu nampak? Apa yang cikgu nak tanya di sini? Okey, adakah saiz image dengan saiz objek adalah sama? Saiz image dengan saiz objek sama atau tidak? Sama. Maka bayang dia, image dia sama kan? Antara image di bawah translasi, image dengan objek saiz dia sama. Jadi tu konsep dah. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua, di bawah kita panggil pantulan.
Kita tengok dari segi perkaitan antara imej dengan objek. Okey, pantulan. Okey, imej dengan objek. Kita ambil satu imej. Kita ambil ini. Okey, pantulan lah. Cikgu ambil contoh yang ni. Okey, di bawah. Okey, ini adalah objek bagi okey, ni contohnya ini adalah objek bagi K. Okey, di bawah paksi pantulan. Mana paksi pantulan? Okey, contohnya cikgu letak di sini pantulan. Okey, ini adalah garis pantulan. Okey, ni adalah garis pantulan. Okey, di bawah garis pantulan. Okey, sila nyatakan atau lukis imej bagi objek K. Maka macam mana imej yang terhasil? Jadi kamu kena lukis balik. Okey, jarak sini ke sini. Kamu kena lukis. Kalau ada pembaring mudah. Sini ke sini, jarak sini ke sini sama. Dengan ujung ni ada apa tak? 2, 4. Maka sini 2, 4. Okey, poin yang itu. Di sini 2, 4. Jarak ni 2, 4 di sini. Maka kamu akan sambung titik dah. Okey, turun 1, turun 1. Okey, petak ni dah 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Okey. Maka ini adalah imej bagi K. K tanda. Okey, ni ada soalan cikgu, adakah saiz imej dengan saiz objek sama? Ya, sama. Walau macam mana keadaan pantulan, imej dengan objek saiz dia sama. Okey, itu konsep yang kedua. Okey, kita pergi pada konsep yang ketiga. Okey, konsep yang ketiga putaran. Okey, di bawah putaran, biasa putaran ni dia akan ada pusat putaran. Kalau kamu tengok kat rumah kamu tu, atas siling tu ada satu kipas kan. Kipas yang 3 bilah tu. Okey, walaupun macam mana dia berpusing dalam tempoh dalam sudut 360, saiz dia tetap sama. Jadi dia ada pusat putaran. Okey, contoh saya bagi satu objek. Kita ambil objek yang simple. Contoh ya. Duduk lagi. Okey, ini adalah objek cikgu letak ni objek A. Okey, di bawah satu putaran, contoh cikgu ambil putaran dia, titik putaran di sini. Okey, ini adalah titik putaran. Okey, objek A ni berpusing arah jam. Okey, dia pusing arah jam. Mana arah jam? Arah sebelah sini kan. Dia pusing arah jam 90 darjah. Itu je arahan dia. Okey, objek A berpusing pada arah jam 90 darjah. Maka sila nyatakan imej bagi titik A di bawah putaran tersebut. Maka 90 darjah mana? Okey, 90 darjah kamu akan letak. Okey, ini adalah sudut 90 darjah. Ini adalah sudut 90 darjah. Dia bergerak arah jam. Maka sini. Okey, ini kamu letaklah 1, 2, 3. Okey, ini 1. Okey, nak pergi kedua apa petak? 2, 4 petak. Okey, sini 2. Nak pergi ketiga apa petak? 4 petak. Di sini 3. Okey, ini 3.
maka kamu sambung je titik. Okey. Maka ini adalah A tanda image bagi objek A tanda. Di bawah putaran 90 darjah. Okey. Ketiga-tiga kita panggil isometri isometri ni, pergerakan isometri ni. Antara image dengan objek kamu nampak di sini saiz dia tetap sama. Saiz dia sama. Namun di bawah tajuk yang keempat sepatutnya okey, untuk pengetahuan kamu, tajuk bab yang keempat kamu ni adalah sebenarnya sub tajuk pada sini. Dia hanya pecahan pada sini. Dia yang keempat. Isometri lukisan skala. Okey, di bawah lukisan skala yang cikgu tunjuk tu, mana tadi? Okey. Kita kembali balik. Okey, kita kembali balik page yang pertama dia. Okey, apa yang cikgu terangkan tadi, kita ulang kaji tadi kan, tentang putaran, pantulan dan translasi image dengan objek dia saiz dia sama. Okey, sekarang ni kita pergi pada bahagian yang keempat, contohnya sub lukisan skala, di mana image dengan objek tidak semestinya sama. Okey, apa yang kamu perlu tahu tentang di bawah tajuk ni? Okey, di bawah tajuk ni lukisan skala. Okey. Okey, kita akan mengkaji dan menerangkan hubungan antara ukuran sebenar. Ukuran sebenar ni apa dia? Ukuran sebenar ni adalah objek objek ataupun jasad. Ukuran sebenar. Okey, ni di bawah tingkatan 2 pun kita panggil objek juga. Dan lukisan. Lukisan di bawah tajuk tingkatan 2, lukisan ni adalah image ataupun gambar, ataupun kalau kamu duduk di bawah lampu bayang. Kalau Fauzan malam-malam, okey, Fauzan duduk depan lampu kereta, bayang di belakang akan menjadi lebih besar. Okey, tapi kalau lampu berada betul-betul dekat atas kepala, bayang tu akan jadi kecil ke bawah. Itu maksudnya bayang, lukisan. Okey, pelbagai saiz objek tersebut dan seterusnya menerangkan maksud lukisan skala. Okey, maksud lukisan skala. Okey, lukisan ini adalah image. Berskala ni adalah nisbah dan skala. Tajuk tingkatan 1 kita belajar dulu skala. Okey, sebelum tu kita pergi dulu tengok. Kita tengok dulu tingkatan 1. Ni sebab tu cikgu selalu pesan bahawa matematik ni bab dia saling berkait antara satu sama lain. Okey, kalau tengok pada tajuk tingkatan 1, tajuk yang keempat. Okey, tajuk yang keempat di tingkatan 1, kamu belajar nisbah, kadar dan kadaran. Di bawah tajuk nisbah, kita tengok Okey, kita nyatakan sesuatu dalam bentuk nisbah. Kita pergi tengok sikit ya. Okey, di bawah tajuk nisbah. Okey, ni nisbah Okey, biasa kita nyatakan, kalau kamu tengok di sini, nisbah akan dinyatakan dalam bentuk double titik je ni. Okey, cikgu pergi. Okey, nisbah kita akan nyatakan dalam bentuk A nisbah B. A nisbah B ataupun A nisbah B nisbah C. Okey. Skala. Skala ni okey, jangan ambil sikit. Okey, biasanya kamu tulis dalam bentuk nisbah. Nisbah sama ada nisbah di antara dua kuantiti. Nisbah di antara dua kuantiti A nisbah B, ataupun nisbah di antara tiga kuantiti A nisbah B nisbah C. Ni asas dia sebelum kita masuk dalam lukisan skala. Okey, benda yang kedua hantar kena ni adalah mentafsir skala sesuatu lukisan. Okey, sesuatu lukisan dia ada skala dia. Okey.
kita nak nyatakan skala. Contohnya padang bola. Padang bola sepak materi kat belakang tu, belakang induk. Lukis macam ni. Kita nak lukis atas katas gambar sebenar, tak boleh. Kita kena kecilkan dia dengan skala. Skala dia macam mana? Okey, contoh kita kata 1 cm atas peta, atas lukisan sama dengan, contoh kita kata 10 meter atas bumi. Bila kita buat perbandingan macam ni, barulah kita boleh lukis saiz bola, saiz padang bola dengan tepat, tanpa menjejaskan dia punya saiz sebenar. Kita guna skala. Itu penting skala. Okey, kita pergi pada seterusnya. Okey, lukisan skala satu objek. Okey, lukisan skala ialah lukisan suatu objek yang mana semua ukuran dalam lukisan itu adalah sama dengan ukuran sebenar, objek sebenar. Okey, skala sama dengan ukuran skala nisbah ukuran objek. Okey, dalam kita nak nyatakan skala ni, kita kena pegang pada nisbah ini. Nisbah ni menunjukkan bahawa satu unit atau 1 cm apa dia? Lukisan bersamaan dengan berapa unit objek. Okey, 1 nisbah n. Kita letak 1 nisbah n. N ni akan berubah-ubah bergantung kepada lukisan di depan. Macam mana? Okey, n ni dia boleh jadi nombor positif, integer positif, ataupun dia boleh jadi pecahan. Nanti kamu akan jumpa di mana kamu akan jumpa 3 keadaan, 3 kata tadi. Sama ada dia sama besar lukisan dan objek. Okey, 3 keadaan kan. Keadaan yang pertama, 3 kata tadi, lukisan sama dengan objek, di mana nisbah dia 1 nisbah 1. Okey, yang kedua, lukisan lebih besar daripada objek. Lukisan lebih besar daripada objek. Sama contoh cikgu bagi tadi. Okey, kamu berdiri di depan lampu kereta malam, maka bayang kamu akan jadi lebih panjang. Maka bayang kamu lebih besar daripada objek kamu. Maka kita akan letak 1 nisbah lukisan besar, jadi objek kecil, jadi 1/2 objek, separuh. Kes yang ketiga. Okey, lukisan lebih kecil daripada objek, maka lukisan jadi kecil, maka 1 nisbah 2. Lukisan ni lagi besar. Okey, nanti kita tengok. Okey, sebelum kita jawab soalan ni, kita tengok buku teks kamu. Okey, buku teks ni cikgu dah upload dalam Google Classroom. Kamu boleh download bila-bila masa. Kamu boleh tengok dalam tu untuk ulang kaji ya. Okey, kita pergi pada buku teks. Okey, skrin cikgu ni kamu boleh zoom lah. Tak apa, yang mana kod ni tak tahu, kamu boleh zoom. Kita kena habiskan juga silibus tingkatan 3. Sebab apa? Bila kamu naik tingkatan 4 nanti, kamu akan belajar balik benda-benda asas ni. Macam mana cikgu terangkan ni, tiba-tiba ada di tingkatan 1 kan. Jadi sebab tu kita kena sedaya upaya juga lah, nak kena habiskan silibus ni. Okey, cikgu ambil ni. Nampak tak skrin cikgu ni? Okey. Okey, nampak lah. Okey, cikgu ambil uji minda 4.1a. Uji minda 4.1a.
Okey, saatnya cuba edit sikit. Ni kira edit secara live. Okey, juga ambil yang ni lah. Okey, ni contoh Kalau kamu tengok depan. Okey, dia kata raja di bawah menunjukkan lukisan mewakili objek A, B, C, D, E yang dilukis dengan saiz yang berbeza-beza. Okey, soalan di bawah dia kata nyatakan rajah berikut merupakan lukisan skala bagi objek ni. Dia sambung atau tidak. Nyatakan. Tak nyatakan. Maksudnya macam tu lah. Cikgu tambah lagi ayat dah. Buktikan. Nyatakan atau buktikan. Jawapan anda. Okey. Kalau kamu tengok di sini, semua nampak Okey. Yang warna merah ni adalah kita panggil objek. Objek ataupun jasad. Jasad ataupun sesuatu yang betul-betul real. Okey. Contohnya rumah. Ini adalah bayang-bayang bagi rumah ataupun ini adalah kereta. Ini adalah gambar-gambar bagi kereta. Okey, kamu kena tentukan sama ada rajah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah bayang bagi objek ini atau tidak. Untuk kamu tentukan dia bayang atau tidak, biasanya kita contoh pembesaran. Cikgu tengok Ustaz. Cikgu kena bagi analogi. Okey, contoh cikgu ambil satu image, satu design. Okey, biasanya pembesaran, nak tahu dia ni objek atau image, pembesaran dia biasanya sekata. Kita akan pembesaran dia sekata. Okey, nak tentukan sama ada pembesaran ini sekata atau tidak, kamu kena cari garis yang kita panggil garisan setara. Cari garisan setara. Yang mana setara dengan AB? Kalau kamu tengok sini, kamu kena cari pertama sekali, tentukan garisan setara. Apa maksud garisan setara? Okey, garisan setara adalah garisan yang sama dengan objek. Kalau ini adalah garisan 1, di mana garisan 1 bagi rajah 1? Ini adalah garisan 1. Di sini rajah 2, ini garisan 1. Garisan 1, garisan 1, garisan 1, garisan 1. Okey, mana yang garisan yang setara dengan AE? Garisan 2. Maka ini adalah garisan 2. Ini adalah garisan 2, garisan 2, garisan 2, garisan 2, garisan 2. Okey, yang mana yang setara dengan garisan BC? Ini garisan 3. Itu maksudnya kamu tentukan yang mana garisan setara. Tentukan dahulu langkah pertama sebelum kita buktikan secara matematik. Ini adalah garisan 3. Okey, ini garisan 4 mana? Ini garisan 4. Okey. Okey, langkah seterusnya kamu perlu ambil. Okey, di sini tadi nisbah yang diberikan 1 nisbah n. Tu. Okey, dia kata lukisan nisbah objek. Okey, lukisan nisbah objek, di mana satu lukisan sama dengan n objek. Apa maksud dah? Okey, satu nisbah n, satu lukisan nisbah objek. Andai kata, andai
andai kata 3 image, 3 bagi lukisan nisbah dengan 6 objek. Okey, 3 nisbah 6, contoh diberi 3 nisbah 6. Okey, apakah nisbah lukisan skala? Okey, kita kena tukarkan 3 ni menjadi 1. Macam mana 3 nak jadi 1? Bagaimana 3 nak jadi 1? 3 ni perlu dibahagikan dengan diri dia. 3 perlu dibahagikan dengan diri dia. Apabila 3 bahagi dengan diri dia, pasangan sebelah dia automatik akan bahagi 3. Okey, 3 bahagi 3, 3 bahagi 3, 1 6 bahagi 3, 2. Bermaksud nisbah dia adalah 1 nisbah 2. Itu betul tu. Maksudnya dia ikut pada konsep asas 1 nisbah n. Okey, sekejap lagi kamu nampak ni sekejap lagi automatik dia akan off kita punya perjumpaan kita, dan cikgu minta kamu log in semula. Sekarang ni terputus, kamu log in semula. Kita sambung sikit lagi sebab Webex dia bagi masa 50 minit saja untuk satu sesi. Manakala masa dah hampir cukup ni, dia akan auto off, auto log out lah. Jadi kamu join balik lah selepas ni sebab cikgu nak sambung sikit lagi bagi habis tajuk ni. Okey, macam mana kita nak tentukan rajah satu ni adalah image atau lukisan? Image atau lukisan bukan bagi objek ni. Okey, pertama kamu ambil 2 sudut, 2 bucu. Kita pilih 2 bucu, 2 cukup lah, tak perlu ambil banyak. Di sini ada 4, 5 kan. Di sini ada 5 sisi. Kamu tak perlu ambil 5, kamu ambil satu je. Okey, contohnya kamu kata nak ambil yang satu ni. Okey, satu ni. Okey, guna konsep asas rajah 1 nisbah n, 1 bagi lukisan. Okey, ini adalah lukisan, ini adalah objek, ini adalah lukisan. Yang orange ni semua lukisan. Okey, lukisan daripada ni berapa lukisan dah? Jarak dah berapa tak? 1, 2, 3. Okey, pada lukisan 3, pada objek 2. Okey, lukisan 3 petak, pada garis yang setara dengan dia, objek dia 2 petak. Maka macam mana nak tukar? Okey, 3 ni perlu jadi 1, maka kita perlu bahagi 3 bahagi 3 nak jadi 1, 3 bahagi 3 bahagi 3 bahagi 3. 3 nak jadikan 1, 3 perlu dibahagikan dengan 3 diri dia. Automatik pasangan di sebelah dia mesti bahagi dengan 3, benda yang sama. Dalam nisbah kita belajar tingkatan 1, sebelah kiri, apa yang berlaku di sebelah kiri akan berlaku benda yang sama di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri tolak 3, sebelah kanan pun dia tolak 3. Kalau sebelah kiri darab 10, sebelah kanan kena darab 10. Kalau sebelah kiri bahagi 3, sebelah kanan kena bahagi 3. Itu konsep dah. Okey, potong 1, 3 bahagi 3, 1. Okey, 2 bahagi 3 apa? Okey, bermaksud nisbah dia, kita letaklah nisbah dia 1 nisbah 2/3. Okey, ini untuk yang pertama. Okey, nisbah di sini. Okey, kita ambil 2 point. Kita ambil di point sini pula. Okey, point yang kedua, 1 nisbah n. Kita ambil bahagian AE, garisan AE. Okey, image dia apa? Jarak 2, 4, 6, 8, 9. 9 unit. N dia 2, 4, 6. 6. Okey, 9 perlu jadikan 1. Bahagi apa? Kita bahagi dengan bahagi dengan 9. Ya, betul Fauzan. Bahagi 9. Yang ni pun bahagi 9. Potong 1 1. 6 dengan 9 sipir 3. 6 bahagi 3 6. 2 9 3 6 9 3. Betul tak? Okey, jadi nisbah di sini juga 1 nisbah 2/3. Sama tak? Sama tak dengan ni? Sama atau tidak? Sama kan? Maka skala pembesaran dia adalah sama.
Okey, jadi apa yang kamu akan kata? Okey, pembesaran di sini 1 nisbah 2/3. Manakala di sini pun 1 nisbah 2/3. Bermaksud ini lukisan ni adalah image bagi objek ni. Maka kamu kena nyatakan bahawa ini adalah lukisan skala bagi objek yang warna merah tu lah, objek merah. Okey. Sementara tu Fauzan makan dulu. Fauzan dah makan ke belum Fauzan? Oh, okey, alhamdulillah. Kawan-kawan dah terkeluar terus. Tak apa Fauzan, cikgu sambung lah. Cikgu sambung sikit je nak bagi habis contohnya tadi. Okey. Nak. Okey. Ya. Siapa duduk ni? Okey. Okey, tadi terputus sebab kita dah terlebih pada limit dia. Kita sambung balik. Okey, tadi okey, maksudnya rajah 1 adalah image bagi objek ni. Maksudnya kita akan nyatakan dia Okey, kita pergi pada rajah 2. Okey, rajah 2 kamu ulang balik step yang sama. Kamu ulang balik step yang sama. Pilih 2 garisan yang setara antara objek dengan image pada rajah 2. Okey, tadi kamu ambil garisan setara 1 lah. Garisan 1. Okey, kita ambil garisan 1. Letak 1 nisbah n. 1 adalah lukisan, n adalah objek. Okey, pada lukisan berapa dia punya jarak dah? 1. Dia punya objek dia 2. Okey, maka automatik kita dapat di sini nisbah dia 1 nisbah 2. Kita tak boleh tukar dah sebab dia dah cukup syarat dah. Lukisan dah 1. Syarat dia lukisan mesti 1. Jadi di sini lukisan dah 1, maka nisbah dia 1 nisbah 2. Garisan setara yang kedua, kita ambil garisan 2. Okey, 1 nisbah n. 1 lukisan apa lukisan? Lukisan 3. N dia 2, 4, 6. Okey. 3 perlu bahagi dengan apa? 3 perlu bahagi dengan diri dia sendiri. Supaya apa? Supaya 3 tu menjadi 1. Maka 3 perlu bahagi dengan 3. Pasangan dia automatik bahagi 3. Potong 1, potong 1, potong 1, potong 3, 6, 2. Maka nisbah yang kita dapat adalah 1 nisbah 2. Sama tak antara ni? Oh ya, sama.
sama. Maka jawapan kita yang ni pun apa dia? Rajah 2 pun ya juga. Ya. Dia adalah image bagi objek ni. Sebab apa? Sebab pembesaran dia sekata. Dua penjuru kita ambil ni, dua penjuru ni dia punya pembesaran dia sekata. Kalau salah satu yang ni kiri besar dia 2 kali, tapi kanan besar dia 3 kali, maka dia tak sekata. Jadi dia bukan. Okey, kita pergi pada rajah yang ketiga. Okey, kita ambil apa? Ambil satu garisan setara, garisan satu. Okey, garisan satu ni kita ambil, okey, satu nisbah n. Satu apa? Dia adalah satu unit. Nisbah n apa? 2. Okey, kita dapat sini satu nisbah 2. Okey, garisan ni satu nisbah n. Satu apa? 4 unit. Nisbah 6 unit. Okey, 4 bahagi automatik bahagi 4. 6 pun bahagi 4. Potong 1, potong 1. Sipir 2. 4 dengan 6 2. Potong 3. Maka kita dapat 1 nisbah 3/2. Sama tak antara ni? Ni 1 nisbah 2. Bucu ni 1 nisbah 2 skala dia, pembesaran dia. Tapi bucu garisan ni 1 nisbah 3/2. Tak sama, maka di sini bukan skala dia. Okey, pergi pada rajah 6. Okey, kita ambil yang ni. Okey, 1 nisbah n. Okey, satu dia lukisan dia apa? Lukisan dia 2 unit. Nisbah n apa? 2, 4, 6, 7. Okey, 2 bahagi 2. 7 bahagi 2. Potong 1, potong 7 bahagi 2 berapa? Nanti kamu kalau kamu kena ada kalkulator. Kalau tak ada kalkulator tinggal kat sekolah ke apa, kamu boleh install lah kalkulator. Mudah. Okay, install kalkulator cikgu ni. 7 bahagi 2. 7 bahagi 2. Okey. 3.5. 3.5. Ha, 3.5 kan. Dapat sama dengan kita letak warna lain mudah. 3.5. Maksudnya nisbah di sini adalah 1 nisbah 3.5. Okey, nisbah di sini 1 nisbah n. Cikgu ulang balik konsep ni. Yang penting kamu kena ingat 1 nisbah n. Asas dia mesti jadi 1. Depan ni mesti jadi 1. Berapa nombor di depan, mesti kita kena tukarkan dia menjadi 1. Okey, apa yang kamu buat di sebelah kiri, efek dia sama ke sebelah kanan. Kalau bahagi 10, belah kanan pun bahagi 10. Macam tu lah. Okey, pada lukisan ni 2, 4, 6, 7 unit. Nisbah berapa? 2, 4, 6. Okey, 7 bahagi, kita nak tukarkan 7 jadi 1, bahagi diri dia. Bahagi 7. Bila bahagi 7, automatik sebelah kanan pun akan bahagi 7. 7 bahagi 7, 1. 6 bahagi 7. 6 bahagi 7. Guna kalkulator. Berapa? 6 bahagi 7 0.857. Kita ambil 2 titik pulahan 0.86. Okey, kamu ambil lah 0.86. 0.86 0.86. Okey, di sini 1 nisbah 3.5. Di sini nisbah 1.086. Sama atau tidak? Tak sama, maka dia bukan. Tentukan macam tu, bukan. Dia bukan image, dia bukan lapisan pada objek ni. Okey, kita pergi hujan lebat ni. Okey, kita pergi pada rajah 5. Jadi rajah 5 kamu ambil
biasanya untuk buktikan bahawa dia adalah lukisan atau tidak, kamu ambil dua garisan yang setara dengan objek. Cikgu ambil garisan 1 dan garisan 2. Kamu boleh je nak ambil garisan 1 dan garisan 3, ataupun garisan 3 dengan garisan 4, sama je. Dia akan stack yang sama. Okey, cikgu ambil bagi rajah 5. 1 nisbah n. Okey, 1 berapa? 2 unit. N 2 unit. Automatik dia jadi 1 nisbah 1. Okey, di sini 1 nisbah 1. 2 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Okey, di sini okey, 1 nisbah n 1 apa? Okey, sini 2 4 6 8. Okey, 8 nisbah 2 4 6 6. Okey, tak sama. Ini 1 nisbah 1. Ni 8. Kalau kita bahagi pun 8 bagi 8, 6 bagi 8, takkan dapat 1 nisbah 1. Maka kita tulis tu bukan. Okey, pergi pada rajah yang keempat, rajah yang terakhir. Okey, kita ambil satu point di sini. 1 nisbah n, 1 ni apa? 4. N apa? 2 4 6 8 10 12. Okey, 4 perlu dibahagikan dengan 4 4 bahagi 4, 12 pun bahagi dengan 4. Mati 3, maka 1 nisbah 3. Di sini 1 nisbah 3. Di sini okey, 1 nisbah n, 1 apa? 2 4 6 8 10 12. Oh ni, oh yang ni 12 ni, yang ni 1 nisbah 3. Sini pula 4 nisbah. Silap. Okay, kita padam balik. Ni kita kena ambil penjuru yang sama. Cikgu silap, cikgu ambil penjuru yang tak sama ni. Okey, kita ambil garisan penjuru 1. Okey, 1. Okey, lukisan apa? 4 nisbah, yang ni apa? 2. Okey, 4 dibahagikan dengan 4, 2 pun bahagi dengan 4. Okey, 1 nisbah 1 per 2. Okey, ini 1 nisbah 1 per 2. Di sini okey, 1 nisbah n. Okey, 1 ni apa? 2 4 6 8 10 12. Okey, 12 nisbah 2 4 6 6. Okey, bahagi dengan 12. Ni bahagi dengan 12. Okey, jadi jawapan dia 1 nisbah 6 1. Ni betul 2 kan? Jadi 1 nisbah 1 per 2 juga kan? Sama tak? Ni 1 nisbah. Okey, yang penjuru ni 1 nisbah 1 per 2. Manakala penjuru ni 1 nisbah 1 per 2. Maka rajah 4 adalah ya. Adalah ya. Jadi itu jawapan kamu. Jadi untuk hari ini, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kamu mesti tahu menentukan sama ada gambar lukisan ni adalah image bagi objek ni atau tidak. Untuk tentukan dia, kamu kena ambil 2, paling kurang 2 penjuru garisan yang setara untuk tentukan. Okey. Dan cikgu harap lepas ni kamu cuba buat latihan ini, buat semula. Cuba buat semula. Nanti kita akan sambung lagi, banyak lagi cikgu nak terangkan. Untuk next class kita akan sambung. Okey. Latihan pada muka surat 90. Okey. Zainan, Aiman, sila tulis muka surat ni 90. Bukan 90. Ni muka surat 89. Latihan muka surat 89, latihan 4.1a.
Okey, sila buat. Kamu kena kira balik satu-satu ni. Rajah 1, rajah 2, rajah 3, rajah 4, rajah 5, rajah 6. Guna konsep 1 nisbah n. 1 merujuk kepada objek, image. N tu merujuk kepada objek ni, warna merah. Okey, berapa nilai image yang diberi mesti ditukar menjadi 1. Perlu bahagi dengan diri dia. Automatik sebelah dia, sebelah kanan tu objek akan bahagi benda yang sama. Faham? Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Nanti cikgu akan upload video kita ni untuk rujukan kawan-kawan kita yang lain. Dan cikgu harap untuk sesi-sesi akan datang, cikgu harap kamu dapat meluangkan masa dan cubalah sedaya upaya. Sebab kalau boleh, walaupun kita bercuti, nampak macam cuti, tapi kalau boleh kita kena akademik silibus kita ni jangan ketinggalan lah. Sebab efek dia bukan sekarang, efek dia pada kamu bukan hari ni, bukan bulan ni, bukan tahun ni. Efek dia tahun depan. Kamu naik tingkatan 4, sebab banyak silibus matematik tingkatan 4 dia berkait, dia memang berkait dengan tingkatan 1, 2, 3. Jadi tiba-tiba menaik tingkatan 4, tingkatan 3 tak habis. Jadi sangat tertekan lah, kamu akan stres di situ. Kamu nak kena cover balik tingkatan 1, 2, 3 dan anak-anak ni kan. Jadi kalau boleh kita settle, cubalah kamu kena korbankan masa kamu, korbankan join kelas cikgu. Boleh? Nanti Zaina, Aiman, Fauzan dan lain-lain cuba kontak mesej kawan-kawan yang lain supaya dapat join lah. Sepatutnya kelas kita ramai ni sebab cikgu combine 2 kelas. Kelas 3 Usman dengan 3 Abu Baidah. Sepatutnya ramai lah. Tapi apa yang ada cikgu teruskan. Okey, kita setakat itu saja pada kelas kita pada hari ini. Kalau kamu ada apa-apa soalan, ada apa-apa, boleh tanya cikgu. Nanti untuk next class kamu boleh on je. Boleh terus tanya, cikgu nak tak faham ni. Okey, next class cikgu akan sambung lagi tajuk lukisan skala. Dan cikgu harap kamu lebih bersedia anak-anak. Okey, kalau ada apa-apa soalan tak sebelum cikgu nak tutup? Fauzan, Faris, Kamal. Okey, di sini ada lebih kurang 5 orang ni. Cikgu harap 5 orang ni lah kena konsisten. Setiap kali kelas cikgu kamu kena update lah. Dan kamu boleh tanya live terus cikgu. Jangan malu, jangan segan lah. Okey, kita kalau tak ada persoalan, kita tutup kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.